Sri Pahang tidak berdepan masalah untuk layak ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan skuad projek FAMMSN 3-0 pada pusingan kedua piala itu di Stadium Darul Makmur sebentar tadi. Pada perlawanan itu, skuad Tok Gajah bermula baik dan tidak menunggu lama untuk menjaringkan gol pendahuluan, iaitu seawal minit ke-5. Jaringan itu disempurnakan oleh penyerang import. Mahmud Zatara menerusi tandukan selepas menerima hantaran lintang daripada Abdul Malik Mat Arif. Minit ke-27, Zatara menjaringkan gol kedua yang turut diperolehi hasil tandukan untuk menewaskan penjaga gol lawan, Muhammad Nabil Ashraf Ramli buat kali kedua. Skuad muda negara berusaha untuk menembusi kubu tuan rumah, tetapi berjaya disekat oleh barisan pertahanan tuan rumah yang diketuai Kapten Nicholas Wirad. Sebelum tamat separuh masa pertama, tuan rumah hampir menambah gol ketiga, tetapi sepakan percuma Hidalgo terkena tiang gol di sebelah kanan lawan. Bersambung babak kedua, skuad projek FAMMSN tampil lebih mantap dalam usaha mempertahankan gawang daripada dibodosi. Peluang terbaik skuad muda negara hadir menerusi Muhammad Harid Najwan Jamil pada minit ke-73, tetapi bola rembatan pemain tengah itu melepasi palang gol tuan rumah. Sri Pahang turut beberapa kali menguji jentera pertahanan, dan seminit sebelum perlawanan tamat, pemain gantian, Muhammad Syarul Nizam Muhnadzir menjaringkan gol ketiga buat Sri Pahang. Kemenangan 3-0 ke atas skuad projek FAMMSN mengesahkan Sri Pahang layak ke suku akhir piala berprestij itu. Melaka United MU melangkah ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan PJ City 2-1 pada pusingan kedua di Stadium Hang Jebat, Paya Rumput, hari ini. Walaupun tanpa khidmat import Filipina, Justin Bass yang masih cedera, namun skuad terbabit tidak berdepan masalah untuk mencipta kemenangan. Malah tuan rumah lebih awal mempamerkan sentuhan garang mereka menerusi jaringan kapten pasukan, Sonny Node pada minit ke-11 perlawanan. Gol terbabit berpunca daripada hantaran Wan Amirul Afiq yang disambut Node menerusi tolakan tepat ke dalam gawang yang gagal diselamatkan penjaga gol, Kalamullah Al-Hafiz Madrowi. Persembahan lebih tersusun buat Melaka pada aksi berkenaan membolehkan mereka menguasai babak awal permainan dengan kerap memasuki kubu pasukan pelawat untuk melakukan percubaan. Usaha Muh Syukri Baharun melakukan percubaan pada minit ke-16. Mudah diselamatkan Kalamullah, begitu juga rembatan deras Emmanuel Oti gagal menewaskan penjaga gol terbabit. Pelawat memberi cabaran untuk menyamakan kedudukan, namun tandukan Darren Look pada minit ke-35 sekadar mengegar palang gol tuan rumah, diikuti rembatan Arko Gileswaran 2 minit selepas itu tersasar ke kiri gawang Melaka. Skuad Hang Tuah hampir menambah gol kedua mereka pada minit ke-45, namun rembatan Node berjaya diselamatkan Zainal Abidin Jamil di muka gawang gol mereka selepas Kamula sudah tertewas. Babak kedua, jurulatih PJ City, P. Maniam membawa masuk Mahali Jasuli yang berjaya menghidupkan jentera pasukan skuad berkenaan bagi memberi saingan kepada tuan rumah. Malah Mahali berjaya melakukan hantaran kepada Darren yang bijak menanduk masuk gol penyamaan PJ City pada minit ke-50 menewaskan penjaga gol Nuraslan Razali. Namun jaringan terbabit membakar semangat pemain tuan rumah untuk memastikan mereka tidak tersingkir awal dari saingan selepas Indriano Narciso berjaya menolak masuk gol kedua pasukannya.
Jaringan terbabit berpunca daripada hantaran jauh pemain gantian Wan Zaharul Nizam Wan Zakaria kepada Adriano membolehkan pemain import Brazil terbabit menolak masuk gol berkenaan. Johor Darul Ta'zim JDT melangkah ke suku akhir selepas menewaskan Sarawak United FC Sufsi 3-0 pada aksi pusingan kedua kala mati. Saingan Piala FA di Stadium Sultan Ibrahim sebentar tadi. Kemenangan itu dihasilkan oleh jaringan Nazmi Faiz Mansur dan 2 gol Fernando Forestieri pada babak pertama yang memastikan langkah juara Piala FA 2016 ke suku akhir. Tidak tersekat tatkala SUFC sebelum perlawanan tampak mahu mengejutkan skuad Harimau Selatan. Apapun lawan JDT pada peringkat suku akhir yang mengekalkan pertembungan kala mati akan ditentukan menerusi undian yang akan ditetapkan oleh Liga Bola Sepak Malaysia MFL selepas berakhirnya saingan pusingan kedua nanti. Bermulanya aksi babak pertama, skuad kendalian Benjamin Mura menguasai permainan dengan melancarkan gerakan dan seawal minit ke-6 gol yang dicari terhasil menerusi sepakan percuma Nazmi Faiz dari jarak 20 meter tepat ke penjuru kiri gawang yang menyaksikan penjaga gol Taufik A.R. Rashid Johar tergaman melihat bola menerjah jaring. Forestieri hampir mencipta gol kedua buat JDT pada minit ke-9 apabila bertindak pantas merembat bola dari luar kotak penalti selepas bola umpanan Matthew Davis, namun rembatan pemain import dari Argentina itu hanya Siti di sebelah kanan gawang ketika Taufik sudah tertewas. Berpunca daripada gerakan Corbin Ong pada minit ke-15, Bersun bertindak menyusup masuk ke dalam kotak penalti dan merembat bola lirit, menyebabkan Taufik gagal menangkap bola kemas dan kesempatan itu diambil oleh Forestieri yang mudah menolak bola masuk untuk meletak JDT selesa mendahului 2-0. Corbin sekali lagi memainkan peranan bagi membolehkan Forestieri meledak gol kedua peribadi pada minit ke-42 selepas umpanannya menyaksikan pemain berjesi 45 itu merembat bola kencang dari luar kotak penalti tepat ke penjuru kiri menewaskan Taufik. Bersambung babak kedua, Sufsi hampir mencipta jaringan pada minit ke-52. Apabila pemain gantian Lee Chang Hun merembat bola kencang dari luar kotak penalti tapi penjaga gol Farizal Malias berada di posisi terbaik untuk menepis bola. Apapun, pada aksi itu, Bersun menjadi penyerang paling malang selepas beberapa percubaan terutama pada babak pertama dan kedua yang mampu diterjemah dengan jaringan sering gagal sama ada bola sepakannya Siti dari gawang gol atau terkena pertahanan lawan, namun keputusan 3-0 yang memihak JDT sudah memadai untuk pasukan itu melangkah ke peringkat suku akhir. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.